JPPKK. Tapi kami di peringkat politeknik tidak boleh tidak terpaksa juga melaksanakan taklimat untuk makluman sebab kita sudah mau pergi buat pemantauan. Okey. Jadi untuk rubrik kita akan explain pada hari ini, tetapi untuk garis panduan yang baru kemungkinan ada prosedur-prosedur ataupun peraturan-peraturan yang baru nanti kita akan kongsikan selepas kami menerima garis panduan pengurusan LI politeknik yang baru. Okey, so buat masa ini kita belum ada garis panduan yang barulah. Okey. So pelaksanaan ini sebenarnya dihasratkan pada Jun 2019 tetapi disebabkan masalah yang saya sebutkan tadi. Pada November 2019, surat perkeliling kurikulum telah dikeluarkan untuk penangguhan pelaksanaan di UT 619 ini ke sesi Disember 2021 yang akan digunakan pakai kepada kohort pelajar Jun 2019. Okey. Seterusnya pada Januari 2020 kita telah 2022 begitu lama masa diambil kita menerima surat penggunaan rubrik penilaian kursus di UT 619. Okey, baru awal tahun inilah. Seterusnya pada Mac 2022 pihak BIPD dan juga bersama bahagian kurikulum telah menganjurkan taklimat untuk penerangan rubrik bagi kursus di UT 619 dan kita telah terima rubrik penilaian yang telah ditambah baik pada baru juga 13 Mei 2022. Okey. Jadi pada hari ini kita akan berkongsi dengan rakan-rakan pensyarah bentuk rubrik dan juga penilaian yang akan dilaksanakan untuk semester ini. Ini adalah surat perkeliling yang telah kita terima. Saya pun dah cari juga surat perkeliling kurikulum untuk arahan pelaksanaan LI. Tetapi saya tidak jumpa, saya cuma jumpa surat penangguhan dia lah dengan surat arahan untuk penggunaan rubrik. So di sini nota penting untuk pelajar kohort lama, okey. Untuk pelajar kohort lama iaitu kemasukan sesi Disember 2018 dan ke belakang, maksudnya Disember 2018, Jun 2018. Sekiranya masih menjalani LI pada semester ini, bermakna pelajar tersebut semester 7, 8, 9 macam gitu. Okey, pelajar-pelajar ini masih menggunakan kursus LI di UT 40110. Bermaksud kita punya rubrik penilaian pun masa kita pergi memantau dia akan berbezalah berbanding pelajar kohort Jun 2019. Kedua, perkara yang perlu kita ingat adalah perlu merujuk struktur program yang berkuat kuasa. Kita telah menerima makluman daripada diploma pengurusan resort berkenaan dengan pelaksanaan struktur program mereka lah. So pelajar-pelajar di HR yang LI pada semester ini masih menggunakan coding LI kita yang lama iaitu DUT 40110. So bermakna appendix yang kita gunakan sebelum ini masih terpakai untuk pelajar-pelajar ini. Walau bagaimanapun taklimat ini pada hari ini kita masih berikan kepada semua disebabkan ini adalah silibus yang baru yang perlu diketahui oleh semua rakan-rakan pensyarah lah. Jadi kita tidak tangguhkan untuk JPH, untuk DHR kita tetap kongsikan juga maklumat ini ya. Kemudian seterusnya perkara yang penting ketiga adalah garis panduan LI ini yang saya telah maklumkan. Yang terkini kita masih belum terima lagi. UPLI akan segera berkongsi selepas kita menerima garis panduan yang terkini. So ini adalah bentuk silibus dia, maklumat silibus. Nama kursus adalah Industrial Training ataupun Latihan Industri. Kod kursus dia di UT 619. So bila sebut 6 tu maksudnya semester 6, kemudian yang 9 itu adalah jam kredit. Kalau sebelum ini di UT 40110, 10 itu adalah jam kredit lah, 10 jam kredit. Tetapi bermula pada semester ini, program selain daripada kejuruteraan akan membawa jam kredit 9. Kecuali DHR, sebab DHR punya struktur program tu, dia masih lagi menggunakan coding lama lah, 10. Okay. So dia punya prerequisite untuk kursus LI ni sama juga macam kursus-kursus lain sebenarnya. LI juga adalah kursus yang perlu dilengkapkan oleh pelajar. So prerequisite dia tulis di sini fulfill the requirements of industrial training guidelines. So apa-apa yang terkandung di dalam garis panduan latihan industri itu yang perlu dipenuhi oleh pelajar lah. So contohnya mesti habis
kursus. Semua dah habis baru boleh ambil LI. Kita masih gunakan lagi lah peraturan yang ada di dalam garis panduan pengurusan LI Politeknik edisi 2013. Okay. So untuk silibus yang baru ini iaitu DUT 619, dia menggunakan MQA yang barulah iaitu dia panggil Cluster of Learning Outcome. So di sini ada 6 cluster yang dimappingkan kepada CLO silibus ini. Okay, so dia panggil cluster lah sekarang. Okay, so dia seperti biasa practical, kemudian dia ada lebih kepada communication, digital and numeracy. Yang ini lebih kepada information lah. Digital and numeracy skills, ini adalah information. Kemudian leadership, autonomy and responsibilities, personal and entrepreneurial skills dan juga ethics and professionalism. Ini adalah 6 cluster. So ini sangat penting untuk KP setkan nanti di dalam iExam. Okay, sebab kami tidak boleh settingkan ataupun mappingkan CLO dengan PLO tu, cluster, sekiranya KP tidak setkan di dalam iExam terlebih dahulu lah. Okay, untuk coding DUT 619. So mohon pihak ketua program nanti untuk semaklah untuk DUT 619 sekiranya telah disetkan. Sekiranya belum, boleh merujuk kita punya slide pada hari ini. Okay, ini adalah cost of learning outcome. So berbeza pada yang sebelum ini, kita ada 5 CLO tapi ada 7 mapping. Sebab dia bercampur di antara praktikal dan juga efektif. Tetapi untuk silibus yang terkini ini mereka memang asingkan. Untuk satu CLO dia ada satu saja elemen seperti CLO 1 dia merujuk kepada praktikal. CLO 2 dia merujuk kepada efektif. So dia tidak sudah bercampur. CLO 1 ada P, ada A. So yang di sini memang jelaslah untuk CLO ada 6 yang dimappingkan kepada 6 cluster. Okay. So untuk mencapai CLO ni kita akan menggunakan teaching method, tapi pembelajaran itu bukanlah berlaku di politeknik lah. Pelajar-pelajar ini akan belajar melalui pengalaman di industri. So dia menggunakan job scope, duties, demonstrations, observation, discussion and coaching by dia punya supervisor di industri. Okay, so kita sebagai pensyarah di politeknik akan pergi melawat and then tengok progres dan membuat penilaian kepada pelajar. Mungkin kita boleh memberikan serba sedikit nasihatlah kepada pelajar-pelajar. Tapi sekiranya pelajar-pelajar di industri ini dia cuma buat observation, kemudian buat catatan dalam jurnal, sebenarnya boleh. Discussion ataupun cuma mungkin diberi ajaran sahaja, tidak banyak sangat praktikal dari di industri, sebenarnya masih dibolehkanlah. Sebab untuk mencapai CLO ini adalah teaching method yang digariskan di dalam silibus kita. Okay, jadi sekiranya lah ada pelajar-pelajar kita yang komplain, dia bagi tahu kami cuma diberi tunjuk ajar saja, kami tidak dibenarkan buat disebabkan isu kerahsiaan dan lain-lain, sebenarnya masih boleh. Okay, sebenarnya masih boleh. Okay, so di sini untuk CLO 1 dia adalah perform duties in accordance with job requirements. So ini lebih kepada practical. Kemudian CLO 2 adalah menjurus kepada communication. Dan CLO 3 menjurus kepada professionalism, attitude. CLO 4 menjurus kepada leadership, teamwork. Dan CLO 5 menjurus kepada information management. Ini yang dia panggil tadi numeracy itulah. Dan seterusnya untuk CLO 6 lebih kepada lifelong learning, skills and entrepreneurial mind. So seperti biasa kita sekarang ada yang menjurus kepada keusahawanan. Jadi ini adalah CLO yang akan menyumbang kepada kita punya kluster keusahawanan. Okay. So seterusnya ini adalah pemetaan dan taburan penilaian bagi silibus kita yang baru ini iaitu DUT 619. So ada CLO 6 CLO, kemudian kluster. DT itu adalah menjurus kepada domain taksonomi. So kalau kita boleh lihat agak tinggi jugalah, dia ada P4, A5. Tapi sepatutnya pelajar-pelajar kita sudah berada pada semester akhir, dia punya communication and social skills ni sepatutnya memang baiklah. Ya, memang baik A5. So memang kita harapkan supaya pelajar-pelajar kita ini communication skills diorang
baguslah di tempat kerja. Jadi diharapkan kalau di jabatan tu kita sentiasalah galakkan pelajar kita ni supaya jangan takut untuk bercakap, untuk bersosial dengan kawan-kawan supaya budaya itu boleh dibawa bila mereka pergi menjalani latihan industri nanti. Okay, seterusnya kita ada A4, ada P4 juga ya. Okay, so dia punya taburan seperti biasa, kita punya agihan pemarkahan tu kita ada industri, kita ada juga institution. So kalau untuk industri kita ada 3 elemen penilaian iaitu performance appraisal, maksudnya majikan menilai hands-on pelajar, macam mana pelajar secara keseluruhan membuat ataupun menjalani latihan industri di syarikat. Seterusnya industri juga akan menilai reflective journal. So dua penilaian ini sebenarnya memang kita sentiasa buatlah. Memang dari dulu industri menilai performance appraisal dan juga reflective journal pelajar-pelajar kita. Seterusnya elemen ketiga yang dinilai oleh pihak industri yang tambahan ataupun yang barulah untuk silibus kali ini adalah industrial training report. So sekarang pensyarah tidak sudah menilai industrial training report ini. Kita telah bagi dengan syarikat. Justifikasi dia kenapa masa tim penggubal kurikulum LI ni, dorang ada berjumpa dengan kumpulan wakil industri. So wakil industri ni bagi tahu yang dorang pun sebenarnya mau tahu juga apa sebenarnya yang ditulis ataupun dicatat di report yang dilaporkan oleh pelajar sepanjang dorang menjalani latihan industri. Jadi daripada dua pihak menilai satu elemen penilaian, so Politeknik telah mengambil keputusan supaya perkara itu dinilai oleh pihak industri. Jadi kita akan lihatlah sebab semester ini adalah pertama kali kita melaksanakan silibus ini dan inilah juga pertama kali nanti majikan akan menilai report-report pelajar kita. So nanti kita boleh dapatkanlah feedback daripada majikan selepas ini. Kemudian di pihak Politeknik pula, pensyarah-pensyarah akan menilai presentation iaitu pembentangan pelajar dan juga student progress. Student progress ini merujuk kepada semasa pemantauan nanti. Nanti kita akan detailkan di dalam rubrik. Okey, so SLT dia untuk student learning time adalah 18 minggu. Okey, tadi nanti kita akan tengok sebenarnya dia tulis 18 minggu membawa kepada 9 jam. Sebab tu di dalam silibus atau di dalam silibus LI ni ditulis 18 minggu. Nanti kita akan tengok berapa minggu sebenarnya pelajar akan pergi LI. Di sini adalah garis masa, okey, garis masa untuk pelaksanaan LI di UT 619. Okay, kita ada 20 minggu keseluruhan untuk LI yang sebelum ini 20 minggu. Tapi tadi kalau tuan-puan rakan-rakan pensyarah ingat, kita di dalam silibus kita tulis 18 minggu kan? Okay, tapi sebenarnya pelaksanaan LI kita yang sebenar yang berada di industri adalah 20 minggu. Okay, so di sini kalau tuan-puan boleh lihat dari minggu 1 hingga minggu ke-15 tu kita bagi peluang pelajar-pelajar kita menjalani LI. Seterusnya bermula pada minggu ke-15 hingga minggu ke-18, okey, pensyarah kita akan pergi memantau sekaligus membuat penilaian pensyarah. Maksudnya sekarang pelajar pergi memantau dan terus buat penilaian. So kalau tuan-puan ingat tadi yang elemen politeknik tu ada 2 penilaian iaitu presentation dan student progress. 2 benda ini perlu dibuat semasa pergi memantau. Okay, semasa pergi memantau kita akan buat penilaian, tengok presentation pelajar, terus bagi markah. Okay. So pada minggu ke-18 hingga minggu ke-20 adalah penilaian di peringkat majikan. Jadi tempoh dia adalah 20 minggu lah dan pelajar pun akan berada di industri selama 20 minggu. Tidak seperti di dalam silibus 18 minggu. So akan ada persoalan lah, kenapa tidak sama kan? Kenapa tidak sama seperti yang di dalam silibus? Okay, sebenarnya pihak JPPKK yang saya difahamkan tapi saya tidak pernah nampak juga surat dia.
pihak bahagian kurikulum diminta untuk menulis suratlah kepada badan akreditasi berkenaan dengan pelaksanaan LI kita ini. Walaupun di dalam silibus dia tulis 18 minggu, tetapi pelaksanaan 20 minggu. Disebabkan kita buat penyelarasan supaya sama ataupun selaras dengan kursus LI kejuruteraan. Supaya kita punya tarikh result sama keluar, kita punya proses masa sama dengan kita punya silibus latihan industri kejuruteraan. Disebabkan itu pelajar-pelajar ini perlu berada di industri sehingga minggu ke-20 lah. Itu dia punya justifikasi yang diberikan oleh pihak pusat. So, untuk penerangan seterusnya saya persilakan Puan Nur Syuhada untuk menjelaskan berkenaan dengan rubrik markah penilaian bagi industri dan juga politeknik. Dipersilakan Puan Syuhada. Assalamualaikum dan selamat petang. So saya akan proceed dengan agihan markah penilaian bagi industri dan juga pihak politeknik. Okay, seperti yang mana kita tahu sebelum ini pemberat kita adalah 60 dan 40. 60 bagi pihak industri dan 40 bagi pihak politeknik. Tetapi pemberat itu telah berubah menyebabkan industri adalah 70%, merangkumi 3 penilaian, manakala politeknik adalah 30% untuk 2 jenis penilaian. Okey, yang bagi pihak industri, dia dikenali sebagai appendix 1. Sebelum ni kita kenal dengan appendix 1, appendix 2 sampai 5. Tetapi ini dibahagikan, appendix 1 adalah industri dan appendix 2 adalah bagi pihak politeknik. So dalam appendix 1 ada 3 section, iaitu performance appraisal, reflective journal dan juga industrial training report. Penilaian ini akan dilaksanakan oleh industri bermula pada minggu ke-18 seperti mana yang Puan Madinah telah kongsikan, dan penyerahan borang penilaian sehingga minggu ke-20 latihan industri. So bagi performance appraisal adalah section A, dia merangkumi 10 item dan markahnya adalah 50%. Kluster 3A, 3B, 3C, 3D, 4 dan juga 5. Okey. Untuk performance appraisal ni, yang untuk di UT 40110 adalah dia consist of 6 item. Tapi yang ini pula adalah 10 item. Okey, ini adalah rubrik bagi performance appraisal. So yang kita tengok section A, performance appraisal adalah 35%. Item dan kriteria ini merangkumi 10 dan item-item ini berkait rapat dengan sama juga seperti rubrik yang sebelum ni di UT 40110. Tetapi ada dia buat penambahbaikan dari segi perform duties and then continuous learning and entrepreneur skill. Sebelum ni 6 item tersebut adalah celik computer technology literacy, communication, teamwork, policy, procedures and regulation, and then professional ethic dengan reporting. Tapi dalam bahagian untuk reporting dia telah dimansuhkan terus kepada section 2, section B. So CLO dia adalah CLO 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, and then dia punya cluster 3A, 3B, 5, 3D, 3C dan juga 4. Ada merangkumi 10 item yang akan dinilai oleh pihak industri sendiri pada minggu ke-18 sehingga minggu ke-20. Dan yang kedua adalah section B, reflective journal ataupun logbook pelajar yang mereka sepatutnya isi apa aktiviti harian mereka yang dilakukan. Dia adalah sebanyak 15%. Item yang ada adalah 4 item. Sebelum ni ada
ada 8 item. So sekarang ni dikurangkan menjadi 4 item dan lebih compact daripada yang sebelum ni. Tetapi item-item ini lebih akan lebih menerangkan, akan lebih mengetahui dengan lebih detail apa aktiviti yang mereka lakukan, sama ada mereka describe aktiviti itu dengan just dengan simple ataupun elaboration yang penuh apa yang mereka pelajari, apa yang mereka dapat daripada hasil pembelajaran, hasil kerja mereka tu, and then ada tak flow chart, ada tak any carta alih, gambar yang mereka kongsikan dalam jurnal mereka tu sendiri. So dia ada 4 item, sama juga seperti yang rubrik lama. Untuk yang industrial training report, sebelum ni pihak pensyarah yang akan menilai, tetapi kali ini pihak industri yang akan menilai sendiri laporan pelatihan industri mereka. So dia ada 6 item untuk mereka untuk dianalisis, iaitu executive summary, introduction and background, training summary report, technical report, conclusion, and then overall structure, organization and quality. So markah adalah sebanyak 30%. So saya concludekan balik untuk penilaian industri adalah merangkumi 3 section, section A, section B dan section C. Performance appraisal yang memang sebelum ini pun telah diisi oleh industri, effective journal sama juga diisi oleh industri, dan juga industrial training report. Dan untuk yang industrial training report, sama juga macam kita tengok sebelum dalam appendix 3, perlu mendapatkan stamp syarikat untuk kita sahkan yang mereka telah dinilai oleh pihak industri itu sendiri. Dan kalau rakan-rakan pensyarah tengok sini, kita akan tengok daripada diorang punya communication skill and then writing skill, feedback daripada English proficiency mereka sendiri daripada industri. Okay, yang ini untuk penilaian politeknik, merangkumi 30% pemberat dan dikenali sebagai appendix 2. Sama juga kita bahagikan kepada section D dan juga section E, iaitu student progress dan juga presentation. Okey, penilaian ini memang seharusnya dilakukan oleh para pensyarah pemantau di antara minggu ke-15 hingga minggu ke-18 LI semasa membuat latihan pemantauan, sama ada secara fizikal ataupun secara dalam talian. So pihak pensyarah perlu menghubungi pelajar untuk mendapatkan feedback daripada mereka. So dia punya channel rakan-rakan pensyarah boleh terimalah, sama ada video call ataupun mereka buat presentation dalam bentuk video. Okey, untuk yang student progress pula ada 3 items, total marks 50%, cluster 3A, 3C dan 4. Untuk presentation ada 4 items, total marks 20%, and then cluster adalah 3B, 4 dan juga 5. Kita pergi kepada student progress, 15% daripada 30% tadi. So akan ada CLO 1, 5, 6. Okey, kita pergi kepada section E dulu. Section D dulu. Presentation, maaf ya. Section D ada 4 item untuk dianalisis. Tu task explanation, students attitude and professionalism, and then personal skill. Ini lebih kepada macam mana mereka mengekspres idea mereka, kepada public, sama kepada audience, dan maklumat daripada
hasil pembelajaran mereka selama latihan industri, adakah betul mereka memahami apa yang mereka lakukan semasa dalam alam membuat kerja itu sendiri. So ada 4 item ni. Ini sama juga seperti section C tadi yang mana kita nilai daripada industri. Tapi ini pensyarah yang akan isi. Tengok dia punya to be completed by lecturer. Lecturer juga akan tengok students punya communication skill and then writing skill in English. Okay, borang ini akan dilengkapkan oleh lecturer, name, position, date and sign by lecturer. Tetapi diperlukan juga stamp syarikat untuk kita validate yang kita dah nilai pelajar tersebut. Okay. So bahagian ini adalah yang terakhir sekali, section E, student progress, iaitu 15%. Dia ada 3 item sahaja daripada progress semasa dalam latihan industri itu sendiri. Quality of the progress report. Report tu kita kena tengok juga task execution tu, yang task execution yang diberikan kepada pelajar adakah betul dengan khusus mereka, dan information management, and then work planning kiranya yang telah work planning kalau ada dalam diorang punya final report tu sendiri. Daripada pihak saya dan saya akan serahkan sendiri kepada Puan Mardina. Okay, terima kasih Puan Syuhada untuk penerangan berkenaan dengan rubrik tadi. So saya harap rakan-rakan pensyarah kalau ada soalan boleh tanya terus ya. Okay, so kenapa kita terangkan rubrik penilaian yang dinilai oleh majikan ni disebabkan dia punya rasional lah kenapa kita terangkan, walaupun sebenarnya rubrik ni akan digunakan oleh pihak majikan, tetapi untuk supaya rakan-rakan pensyarah bila pergi memantau nanti sekiranya lah ada persoalan daripada pihak majikan berkenaan bagaimana perlu mengisi borang-borang ini, so rakan-rakan pensyarah bolehlah bantu untuk menjelaskan kepada supervisor ataupun kepada pihak majikan. Terutama sekali berkenaan dengan industrial training report, disebabkan benda ini adalah benda baru yang akan dinilai oleh pihak industri. So sekiranya kita tengok di sini dia ada 6 item, okay, 6 item yang dinilai. So dia sebenarnya merujuk kepada bab yang ada di dalam report. So untuk format report yang terkini ini, dia hanya menggunakan executive summary sahaja. Okay, executive summary. Nanti sebab sebenarnya format penulisan laporan ni dia ada dalam garis panduan. Tetapi kami di pihak UPLI akan sediakan panduan yang ringkas yang sesuai dengan kita punya rubrik yang semasa ni untuk dirujuk oleh pensyarah semasa pemantauan. Disebabkan bagi elemen student progress tadi, bagi elemen student progress tadi, pensyarah perlu menyemak buku jurnal dan juga draft laporan akhir pelajar. Itu yang dia panggil student progress. Jadi untuk menyemak tu, pensyarah pemantau juga perlu tahu elemen apa yang ada di dalam kita punya industrial training report. Jadi bab 1 dia ataupun dia panggil executive summary yang pertama, kemudian bab 1 untuk introduction and backgrounds of the company. Dia tiada sudah introduction pasal LI. Dia terus pergi kepada introduction and backgrounds of company untuk bab 1. Kemudian untuk bab 2, kalau sebelum ni bab 3, kalau rakan-rakan pensyarah masih ingat, bab 3 adalah training summary report. Apa yang ada dalam jurnal pelajar tu, yang 20 minggu tu ada di dalam dia punya report. So sekarang berada pada bab 2. Okay, sebab
kalau dulu bab 1 tu pengenalan kepada latihan industri telah dimansuhkan. So training summary report, weekly reflection yang ada 20 minggu semua dimasukkan di dalam bentuk jadual di dalam report pelajar. Kemudian bab 3 adalah technical report. So yang ini simple saja disebabkan bahagian penyedia silibus dan juga garis panduan mereka bagi 40 muka surat sahaja. Jadi untuk technical report akan dikurangkan kepada 15 ke 20 muka surat. So dia maklumkan di sini choose of one main task ataupun project during industrial training. So pelajar boleh tulislah berkenaan dengan apa yang berkaitan sepanjang yang dia buat sepanjang berada di latihan industri yang ada di dalam buku jurnal. So apa yang dia tulis tu tidak bolehlah lari daripada apa yang dia tulis di buku jurnal. Dan semestinya penulisan perlulah ada conclusion. Kemudian di sini ada juga markah untuk keseluruhan lah, iaitu overall structure, organization and quality. Maksudnya mungkin kekemasan dari segi format. Kalau sebelum ni kita tidak ada markah untuk perkara inilah seperti format. Biasanya kita tengok format semua benda ada tapi format tunggang langgang. Tapi kita mau penalize pun tidak tahu mau penalize di mana. So di sini bahagian yang soalan yang ke-6 ini di sinilah bahagian penalty untuk keseluruhan presentation laporan dan juga keseluruhan format ataupun kekemasan laporan tersebut. Yang ini rakan-rakan pensyarah nanti boleh bantu perjelaskan sekiranya pihak majikan bertanyakan berkenaan dengan bagaimana penilaian untuk industrial training report. Disebabkan elemen ini ataupun penilaian ini adalah perkara yang baru kepada pihak industri. Okay. Yang ini sebenarnya bukanlah markah yang masuk di dalam pemarkahan pelajar, tetapi ini adalah satu elemen untuk mungkin sebenarnya pihak pusat orang mau buat satu kajian lah ataupun mau tengok sebenarnya pelajar-pelajar kita ni penggunaan English diorang macam mana. Adakah diorang biasa gunakan untuk berkomunikasi ataupun untuk membuat laporan. Sekiranya mereka menggunakan bahasa Inggeris, bagaimana pula rating mereka. Itu sahaja. Dia tidak menyumbang kepada markah pelajar lah. Dia tidak, pemarkahan tu hanya diambil daripada rubrik yang ada tadi, iaitu daripada performance appraisal, reflective journal dan juga industrial training report. Okay, yang untuk dua tadi tu, yang performance appraisal dengan reflective journal, ini adalah benda yang biasa industri buatlah. Jadi kemungkinan tidak akan ada banyak persoalan di situ, tetapi hanya di bahagian industrial training report. Okay. So kalau kita pergi tengok untuk student progress tadi, mungkin quality of progress report tu rakan pensyarah boleh fahamlah. Kita akan tengok macam mana persediaan. Dia cakap display quality of industry report based on progress stage. So kita tengok draft laporan akhir pelajar dan juga persediaan dorang punya jurnal jurnal harian lah ataupun jurnal weekly reflection. Sama ada mereka buat up to date ataupun tidak. Okay. Kemudian untuk work planning ni, di sini adalah satu elemen. Sebenarnya kita sudah jelaskan kepada pelajar pada 22 hari bulan tempoh hari. Kami ada buat taklimat, tapi kemungkinan akan ada taklimat ulangan disebabkan kehadiran terutamanya Jabatan Perdagangan lah, kehadiran agak kurang memberangsangkan. So mungkin kita akan buat taklimat ulangan lah kepada pelajar. Kita telah jelaskanlah berkenaan dengan rubrik ni. So untuk work planning ni sebenarnya di dalam jurnal LI kita ada bagi satu panduan, iaitu dia panggil garis masa kalau tidak silap saya ataupun schedule. So garis schedule ni sebenarnya boleh digunakan oleh pelajar sebagai work planning lah. Pelajar boleh sediakan gancat pada setiap minggu apa yang dia ingin siapkan. Yang ini sebenarnya yang perlu dibuat dalam bentuk PowerPoint yang perlu dipresentkan oleh pelajar kepada pensyarah. Ini sebenarnya elemen student progress inilah yang perlu dibentangkan kepada pensyarah, termasuk apa task yang pelajar itu sudah buatlah semasa berada di latihan industri dalam tempoh 15 minggu. Disebabkan itu pemantauan untuk program bukan
kejuruteraan ni ataupun program selain kejuruteraan, kita anjakkan ke minggu ke-15 hingga minggu ke-18. Disebabkan masa pemantauan ini kita terus nilai pelajar. Jadi tidak adil sekiranya pelajar tu baru minggu 10 kita sudah nilai dia. Belum banyak lagi sebenarnya benda-benda yang dia belajar lah bila berada 10 minggu. So kita ambil dalam 75% dia sudah cover, dia punya tempoh penilaian, tempoh LI, barulah kita datang pantau sekaligus penilaian. So perbezaan dia di situlah. Sekarang pelajar-pelajar JP, pelajar-pelajar JPH, bila pergi pantau nanti, terus nilai di sana, terus tengok presentation di sana. Tiada sudah selepas tu. Jadi masa inilah kita kena bantu pelajar untuk guide dia macam mana dia buat dia punya laporan akhir. Sepatutnya begitulah bila pergi memantau, pensyarah bagi pandangan macam mana sebenarnya dia punya laporan akhir tu okey kah tidak, apa yang dia perlu tambah baik dan sebagainya. Jadi dalam tempoh pelajar tu selepas pemantauan dia masih boleh baiki laporan akhir dia sebelum dihantar kepada majikan. So di sinilah kita tengok student progress lah. Okey. Dan work planning tu sebenarnya apa-apa jenis jadual lah, sama ada pelajar tu dia memang diamanahkan satu projek. So projek tu dia boleh juga bentangkan work plan dia ataupun gancat dia sampai mana dia sudah siap. Macam mana dia laksanakan projek tu. Sudah selesaikah, belum selesaikah? Kalau belum selesai di stage mana? Yang penting pelajar tahu macam mana mengurus sebenarnya lah di sini, ya. Macam mana pengurusan dia sepanjang dia menjalani LI. Sebab dia rasanya ini menyumbang kepada lifelong learning. Lifelong learning punya CLO. Kalau untuk presentation memang totally pada communication skill pelajar. Okay. Dan yang terkini untuk penilaian kita, walaupun kita menilai pelajar ni di industri, tetapi tidak diwajibkan untuk pensyarah mendapatkan job syarikat sudah. Okay, kita percaya dengan integriti rakan-rakan pensyarah di jabatan. So di sini dia punya ruangan to be completed by visiting lecturer, semua maklumat pensyarah lah, nama pensyarah. So chop saja kemudian sign dan juga ada tarikh lah. Okay, dan ini pun sama adalah untuk penggunaan English tu, dia adalah bukan termasuk dalam markah pelajar tetapi adalah bagi tujuan kajian di peringkat pusat untuk penggunaan bahasa Inggeris di kalangan pelajar politeknik. So di sini seperti yang saya maklumkan di awal tadi, untuk pelajar-pelajar yang kohort sebelum Jun 2019 dan juga pelajar di HR masih menggunakan DUT 40110. So nanti masa pemantauan perkara ni memang perlu perlu dikenal pastilah pelajar-pelajar yang terlibat untuk DUT 40110 dan juga pelajar yang terlibat untuk DUT 619. Yang ini kepada pelajar JP, DUB dan juga DBK. Disebabkan pelajar DHR semua masih menggunakan coding yang lama. Terlebih kosong ni 40110. Okay, so ini adalah perbezaan lah di antara yang lama punya silibus dengan yang baru punya silibus. So paling ketara adalah pemarkahan, pemarkahan yang mana sekarang boleh dikatakan industri itu mempunyai impak yang besarlah kepada pelajar kita. Sebab markah daripada pihak industri membawa markah 70%. Kalau dahulu 60 sahaja dan di peringkat politeknik 30. So kalau pelajar-pelajar kita tu cemerlang, maksudnya memang mereka tu sangat mereka punya performance tu memang sangat baiklah di industri. Okay, seterusnya untuk penilaian pula. Okay, kalau sebelum ni pelajar-pelajar kita pergi LI 20 minggu, lepas tu baru diorang akan datang untuk proses daftar tamat ataupun untuk penilaian 2 minggu, dalam tempoh 2 minggu lah selepas habis LI. Okay, selepas tamat. Tetapi sekarang untuk proses penilaian adalah berlaku di industri. So semasa pemantauan tu, semasa lawatan pemantauan, pensyarah pemantau perlu menilai terus pelajar. Okay, so apa yang mereka nilai, kita punya rakan pensyarah tengok presentation. So masa tu kena itulah dia akan ambil masa sedikit lah
proses pemantauan kita. Kalau dulu kita pergi jumpa supervisor, mungkin tanya soalan kan, tengok pelajar kita LI macam mana di sana keadaan dia. Mungkin setengah jam sudah cukup. Tapi bila melibatkan lagi presentation, apatah lagi kalau pelajar tu ramai, so dia akan ambil masalah. So yang ini sebenarnya kita memang sudah usulkan juga masa perubahan silibus, tetapi pihak penggubal ataupun mungkin pihak HQ, orang rasa kita cuba dahululah. Kita cuba dahulu and then tengok feedback pelaksanaan LI kita dan juga pelaksanaan pemantauan kita macam mana. Okay, kemudian seterusnya untuk semakan report, kalau dahulu, kalau untuk kursus DUT 40110, okay, pelajar-pelajar DHR, so masih pencara kita menilai. Okay, kena gunakan rubrik untuk DUT 40110. Dan seterusnya untuk yang pelajar-pelajar yang menggunakan kod baru, itu semua serahkan kepada pihak industri. So yang ini kemungkinan akan ada isu lah di pihak industri sebab kemungkinan ada pelajar kita yang berada di satu tempat LI yang sama tetapi dia punya rubrik penilaian berbeza. So pencara pemantau mungkin bolehlah juga bantu UPLI untuk perjelaskan sekiranya perkara ini ditanya semasa proses pemantauan. Dia cakap kenapa rubrik pelajar ni, yang ini kenapa rubrik pelajar ni, gunakan yang lain pula. Kita perjelaskanlah sebab kohort pelajar ni adalah berbeza dan mereka menggunakan silibus yang berbeza. Okay. Seterusnya untuk pengesahan tamat LI bagi coding yang lama tu, memang kalau sebelum ni kita panggil ke politeknik lah. Itu memang proses dia. Okay, memang proses dia kena dapat tamat di politeknik. Tetapi sekarang untuk DUT 619 ni sudah tidak ada dia panggil daftar tamat. Mungkin proses tu tetap ada dilaksanakan oleh UPLI, kami akan buat dalam talian. Tetapi pelajar habis saja dipantau di industri, habis dinilai oleh majikan, habis sudah sebenarnya. Ya tinggal di peringkat UPLI kami akan minta pelajar untuk submit dokumen. Itu sahaja. Okay, sebab presentation semua sudah buat di industri juga semasa pemantauan. Okay, kemudian untuk tempoh LI yang lama 20 tambah 2 iaitu 20 penuh LI dan 2 minggu penilaian. Tapi untuk DUT 619 18 tambah 2. So 18 minggu termasuk penilaian daripada pensyarah pemantau dan 2 minggu di belakang tu adalah untuk sebenarnya untuk pemarkahan daripada majikan dan hantar dokumen ke politeknik. Itu sahaja. Okay. So ini adalah FAQ yang pihak BIP dikongsikan dengan kami. So kemungkinan akan ada soalan-soalan lah daripada pensyarah ataupun daripada PPLI, daripada KJ, KP kan. Okay, so untuk DUT 619 ni, okay, soalan dia contohlah soalan kan FAQ. Dia cakap ini memang sering ditanya kepada pihak BIPD. Bilakah semester penggunaan kurikulum ini? So, jawapan dia adalah semester inilah sesi 2, 21, 2022. Okay, soalan kedua, bilakah penggunaan penilaian rubrik ini? Jawapan dia pun sama iaitu sesi 2, 21, 22. Semua program pengajian selain kejuruteraan. So, kalau di PKK kita ada DBK, DUB, DAT, DPR, DLS, DHR. Okay, tapi kalau untuk DHR sebab semester ini mereka masih menggunakan coding lama. Ya, disebabkan struktur program mereka tu dia merujuk juga kepada struktur program ya. So sekiranya DBK dengan DUB rujuk struktur program pelajar kohort sekarang ni, tengok dalam struktur program kan sebenarnya LI dia coding apa? Kalau coding selain daripada DUT 6019 tu sudah maklumkanlah kepada UPLI. Macam DHR memang struktur program pelajar yang kohort sekarang ni sebab mereka adalah pelajar kohort Jun 2020. Jun 2000 salah. Jun 2020 punya silibus baru. Diorang punya kohort ataupun dia panggil silibus baru untuk DHR tu dia berubah pada sesi Jun 2020. So yang pelajar sekarang ni kohort intake Jun 2019
dia punya struktur program masih struktur program yang lama lah, yang menggunakan DUT 40110. Jadi mohon KP untuk semak balik pelajar sesi Jun 2019 sekarang yang tengah LI ni, dia punya struktur program tu macam mana. Kalau ikutkan yang apa ni, ataupun kalau ikutkan makluman daripada JPPKK ataupun pihak BIPD dengan bahagian kurikulum, sememangnya kita punya silibus tu kohort baharu dia adalah pada Jun 2019 lah. Kemungkinan kes DHR ni dia terlepas pandang. Kemungkinan lah. Dan kami juga telah maklumkan kepada pihak BIPD berkenaan dengan isu program DHR. Okay, berapa lamakah tempoh pelaksanaan latihan industri? Seperti yang saya maklumkan, walaupun di dalam silibus kita tulis 18 minggu, tetapi pelaksanaan yang sebenar adalah 20 minggu. Ya, 20 minggu, iaitu 18 tambah 2 lah. Dengan justifikasi penyelarasan pengurusan untuk proses LI. Okay, bagaimanakah penetapan penilaian rubrik? Yang ini akan dilaksanakan oleh UPLI lah. So yang ini tuan-puan tidak perlu risau. Dan adakah mesti pensyarah yang betul-betul kompeten membuat pemantauan? Yang ini pun ada selalu ditanya. So untuk proses pemantauan nanti yang pergi memantau, pensyarah pemantau boleh terdiri daripada pensyarah pelbagai bidang pengajian. Dia maksudkan as long as dia tu pensyarah politeknik lah, dia boleh pergi memantau. Macam sebelum ni lah kita kan, pensyarah pemantau tu contohlah pergi Tawau. So 2 orang pensyarah JKM. So kalau sekarang kalau tengok jawapan dia, sebenarnya masih boleh lagi pensyarah JKM untuk pergi memantau pelajar LI DUT 619. Tetapi kami di peringkat UPLI, kita akan asingkanlah. Yang non-engineering akan pantau non-engineering, yang engineering akan pantau engineering. Untuk mengelakkan juga kekeliruan dari segi rubrik. Sebab sekarang ni banyak rubrik lah. Kita ada DUT 40110, kita ada DUT 619, kita ada DUT 60610. So ada banyak rubrik. Jadi bagi mengurangkan kekeliruan ataupun kesilapan pengisian rubrik, kita akan asingkan non-engineering, pantau non-engineering, engineering pantau engineering. Okay. Terusnya, adakah borang pemantauan pensyarah masih sama di antara kedua-dua kod? So seperti yang saya tunjukkan tadi itu, sudah semestinya berbeza lah. Pada kali ini dia berbeza. Tim bahagian kurikulum di JPPKK pun yang buat ni sebenarnya berbeza. Jadi untuk makluman tuan-puan, tidak sama ya kita punya borang. Semua penilaian kita tidak sama, daripada penilaian industri sehinggalah penilaian pensyarah di politeknik berbeza. Okay. So sebelum kami sebenarnya berhasrat juga untuk nanti selepas habis taklimat ni, kita ingin berkongsi ataupun menunjukkan semula kita punya Google site UPLI nanti yang akan digunakan oleh semua pensyarah lah. So kita buka juga untuk soalan tuan-puan. Kiranya ada ataupun mungkin penerangan kami tadi kurang jelas, boleh tanya semula lah untuk confirmation. Tiada soalan? Ataupun sebenarnya suara saya tidak didengari? Boleh dengar suara saya juga? Boleh. Oh, alhamdulillah. So semua jelas juga? Jelas. Alhamdulillah. Sebentar ya, sebab saya mau ambil kesempatan ini memandangkan kita ada dalam 70 orang pensyarah portal rasmi. Okay, sebab nanti moving forward kita akan banyak menggunakan
UPLI akan banyak menggunakan ini kita punya internship management system lah. Saya panggil internship management system yang UPLI gunakan untuk pengurusan pelajar LI di Politeknik yang juga boleh digunakan bersama dengan pelajar dan juga rakan-rakan pensyarah serta rakan-rakan pengurusan lah di Politeknik. So untuk memudahkan sebenarnya kita punya capaian sebab saya sendiri pun sebenarnya selalu ada masalah, balik-balik mau cari link. Mana link tu, mana kan? Kadang-kadang kita punya history chat pun hilang, tukar telefon, hilang maklumat. So, untuk info bersama, kita punya sistem tu dah boleh dicapai melalui pautan pantas di website Politeknik. Okay, so kalau mau pergi tengok website LI tu di mana ya? Terus pergi. Oh senang je, cari di website Politeknik. So ada nampak ni UPLI. So bolehlah klik. Okay, jadi akan masuk ke website kita. Ya, website UPLI. So seperti yang tuan-puan nampak, kita ada beberapa menu lah. Ini sebenarnya menu yang memang penting untuk fasa LI. Pengurusan latihan industri di Politeknik. Di mana-mana Politeknik pun akan menggunakan fasa ini. Yang mana fasa pengurusan sebelum ini berlaku pada semester 5, pelajar-pelajar sekarang yang berada di semester 5. Dan bila mereka pergi LI adalah pengurusan semasa LI. Dan apabila pelajar-pelajar ni proses untuk pengesahan tamat nanti, dia panggil pengurusan selepas LI. So, semua rakan pensyarah pun adalah PA juga di jabatan. Jadi, untuk pengurusan sebelum LI ini memang kita masukkan maklumat ataupun information yang sangat penting untuk penasihat akademik punya rujukan. Ya, punya rujukan untuk penasihat akademik dan juga pensyarah. So, bila penasihat akademik ni, kalau dia mau tengok apa status anak PA saya ya, sudah settle kah pendaftaran dia? Belumkah? Sebab kalau di dalam sistem mungkin PA dah nampak kalau di dalam IUPLI. Kan di dalam IUPLI itu terhad. Dia macam PA sokong. Okey, habis terus hilang. Lepas tu status anak PA tu kita tak tahu. Apa masalah dia pun kita tak tahu. So di sini UPLI sudah sediakan manual. Okey, PA boleh tengok. Dan seterusnya kita sediakan juga platform iMula. Kami panggil platform iMula lah. So boleh tengok anak PA tu sebenarnya sesi dia bila. Sesi dia LI bila. So kalau anak PA tu dia akan LI sem depan. So kita boleh klik lah platform iMula ni. Okay. Ini sebenarnya kami buka juga kepada pelajar untuk tengok. Supaya pelajar tu dia ada, apa dia panggil ni? Belajar berdikari lah. Dia tahu di mana dia boleh semak sebenarnya status permohonan dia. So ada nampak nama PA juga. Kalau done ni maksudnya telah selesai. Proses pendaftaran pelajar, borang telah diterima, tiada masalah dan telah disahkan di dalam sistem. Pelajar sudah boleh download borang surat permohonan LI dan juga borang jawapan di dalam IUPLI. Okay. Nanti kalau ada penempatan nanti UPLI akan masukkan nama syarikat di sini. Dan ini adalah rekod surat amaran. Okay, untuk pemantauan PA jugalah. Okay, untuk pemantauan PA untuk tengok, oh Nur Syairah ni dapat satu surat amaran, tidak hadir taklimat 1. Contoh begitulah. So Syairah kamu kena make sure kamu hadir taklimat selepas-selepas ni. Contoh begitulah. Ini adalah kegunaan platform iMula ni kepada PA dan juga kepada pelajar. Kalau dia belum begini kosong, maksudnya UPLI belum terima borang pelajar. Okay, UPLI belum terima. Contoh macam ni, Antea ni, okay, dia telah hantar borang dia telah hantar, tapi dalam sistem dia tak daftar. Okay, so PA boleh tanya sebab kadang-kadang pelajar ni dia salah pilih sesi. Kadang-kadang begitu. Sebab tu di dalam sistem dia tidak appear di dalam sistem PA, dia tidak appear juga di dalam UPLI. Okay. So minta pelajar, kadang-kadang pelajar tu dia cakap, saya sudah daftar madam, dia cakap. Sir, saya sudah daftar. Tapi rupanya sesi dia pilih salah. Okay. So kami ada tulislah apa-apa masalah dia ataupun macam ini telah disahkan oleh PLI JJKA. Borang telah diterima dan telah disahkan oleh di peringkat jabatan. Okay. So boleh tengoklah ada JKI, JKA, semua jabatan ada di sini. Okay.
So kalau diorang sudah dapat tempat pun boleh nampaklah, contoh macam di sini kan, Muhammad Syahfizi bin Ismail, dia sudah dapat di Majlis Daerah Beaufort. So PA dia boleh tanyalah, PA dia boleh tanya, Syahfizi, kenapa kamu apply di Majlis Daerah Beaufort? Kamu tu kan elektrik, contoh gitulah. Contohlah, bolehlah tanya-tanya khabar pelajar kan, yang belum dapat tempat pun kita boleh tanya progres mereka. So contoh, dan yang kosong-kosong ni maksudnya borang belum diterima lah. Okay, so macam JPH, anak PA Puan Clarina kita dah terima dah semua. Okay, so untuk JP pun mostly kita dah nampak lah dorang punya penempatan. Okay, semua pun dah okay. Okay, yang ini untuk kegunaan pemantauan sebenarnya. Kita pantau anak PA kita tahu status mereka. So itu untuk pengurusan sebelum LI. Sebab biasanya yang kita mau tahu info-info yang begitulah, proses pendaftaran dan juga proses penempatan pelajar-pelajar ataupun anak PA kita. So untuk proses semasa LI ini adalah lebih kepada pemantauan. Jadi nanti untuk pensyarah pemantau, untuk pensyarah pemantau semester ni, so nanti bila minggu ke-15 tu kita akan mula proses pemantauan. So ini adalah dokumen, nanti kami akan kemaskini borang-borang yang terkini, kami akan masukkan mengikut coding masing-masing lah, So kita ada platform iPantau. So di sini platform iPantau ni kami akan minta pelajar untuk upload lah semua dokumen ataupun keperluan yang pelajar tu perlu buat, contohnya slide presentation dan juga dia punya draft, laporan akhir dan juga dia punya scan dokumen untuk jurnal LI. So sebelum pergi memantau, pensyarah boleh tengok dululah kelengkapan pelajar-pelajar tu sama ada sudah okey ataupun belum ataupun tidak. Dan selepas tu bolehlah pergi memantau, sama ada mau pergi memantau secara fizikal ataupun pelaksanaan secara online lah. Untuk semester ni kita masih berikan pilihan, tetapi kita galakkan untuk area Kota Kinabalu, Tuaran, sampai ke Putatan Penampang tu kita masih galakkan lagi untuk kita pergi buat face to face lah. Tapi kalau untuk di luar kawasan, kita masih galakkan lagi dilaksanakan secara online atas talian ya. So untuk platform iPantau ni, so yang ini kita akan share ke semua jabatan, supaya pensyarah boleh klik saja tu link-link yang pelajar bagi. Sebenarnya kalau sebelum ni, kekangan sebelum ni, susah kita mau share, jadi kita gunakan ID untuk buat akaun Gmail. Tapi bila guna akaun Gmail pun kita macam ada masalah. Google tu bila dia detect terlampau banyak apa dia panggil ni, PC kah, handphone kah yang try untuk buka tu email, dia macam dia block. So alhamdulillah bila kita sudah beralih kepada yang GoVook yang baru sekarang ni, kita gunakan Google ataupun akaun Gmail walaupun dia EDU. So kami boleh share teruslah kepada akaun jabatan. Jadi setiap jabatan masing-masing boleh buka link untuk untuk yang pelajar-pelajar share. Sebab tu kadang-kadang kan kalau perasan kenapa student ni share dengan saya ni, padahal saya bukan menilai dia. Contoh begitu kan. Sebab sebenarnya pelajar tu share kepada email jabatan. So nanti kami akan ubah sedikitlah arahan, akan share kepada email staff terus. Memandangkan sekarang akaun staff pun guna Gmail kan untuk akaun poli tu. So lebih mudah lah. Okay. Itu untuk macam yang ini, ada banyaklah sebenarnya pensyarah dan juga pelajar tidak gunakan platform ni pada semester lepas. Tapi memang platform ni kami perkenalkan ataupun kami gunakan pertama kali pada semester lepas. Jadi memang kebiasaannya kalau pertama kali guna tu dia memang tidak berapa cantik lah kalau first time guna. Sebab banyak pensyarah dia prefer mungkin dia kontak dia terus bagi. Kalau macam saya di sini, sebab saya pergi memantau secara fizikal, jadi pelajar tidak hantar link lah. So
Kalau sekarang kita mau sebab sekarang semua pelajar yang bukan kejuruteraan macam JP dengan JPH sekarang semua penilaian di syarikat semasa proses pemantauan. So kita akan gunakan platform ini untuk pelajar-pelajar tersebut. Okey. So ini adalah untuk proses pemantauan. Seterusnya untuk pengurusan selepas LI. Jadi kalau untuk pelajar yang bukan kejuruteraan untuk JP, JPH, DBK, DUB, so platform ini kemungkinan tidak akan digunakan lah sebab kita akan habiskan ataupun kita akan gunakan habis di dalam platform pemantauan tadi. Kita akan habiskan di platform pemantauan. Kalaupun kita akan gunakan, kita hanya akan gunakan untuk pelajar lah, sama ada pelajar submit dia punya borang pengesahan tamat LI dan sebagainya. Tetapi untuk pensyarah tidak ada lah. So PA pun sebenarnya ini untuk PA pun sebenarnya dia boleh gunakan platform ini untuk semak. Untuk semak anak PA dia sudah hantarkah belum? Kalau kita pensyarah penilai kan ataupun KP kah, PLIJ kah, kita boleh tengok. Contohlah kan, macam ni semua cukup lah sebab kita memang kejar pelajar-pelajar ni untuk submit link mereka. So masa yang ini memang penuh sebab ini adalah proses pengesahan tamat LI. So di PLIJ, KP, KJ pun boleh tengok sebenarnya status-status pelajar-pelajar kita. Macam mana sudah hantar ataupun tidak dan boleh bantu kami PLIJ untuk remind pelajar-pelajar ni. Especially bantuan daripada PA lah. Okay, kalau boleh tengok dia tulis ini ada yang request access tu sebab memang dia kena guna ID orang yang tertentu lah baru boleh buka. Okay, so diharapkan kerjasama daripada pensyarah di jabatan untuk sama-sama bantu pengurusan LI di PKK supaya pelajar-pelajar kita ni dapat kita proses mengikut dia punya tempoh masalah yang telah ditetapkan. Kalau macam yang last semester tu memang sakit jantung jugalah. Tapi kalau alhamdulillah kalau pelajar JP dengan JPH ni saya memang salut lah, memang dorang ni lebih mudah diurus. Kalau kita cakap hantar link tarik sekian-sekian memang dorang punya komitmen tu baguslah dorang hantar seperti yang diarahkan. Jadi kalau untuk DBK dengan DUB, kalau untuk engineering ni dia memang ada tough sikit lah kalau jabatan engineering kan. Dia memang mencabarlah juga untuk UPLI, PPLI, PLIJ, KPLIJ mau kejar pelajar-pelajar ni. Kami sampai minta nombor telefon, ada tu sampai jam 2 pagi. Tunggu pelajar tu submit dokumen untuk dinilai. Sedangkan esoknya meeting exam. Sampai macam begitu sekali kalau student engineering. Tapi kalau JP dengan JPH, saya ucapkan terima kasih juga atas kerjasama daripada pensyarah di jabatan. So pelajar-pelajar berikan kerjasama lah submit dokumen link. Kita gunakan link lah sekarang untuk submit dokumen-dokumen untuk pengesahan tamat LI. Sebab kita buat begini pun untuk sebenarnya mengurangkan beban storage kami lah. Sebab kalau sebelum ni kami gunakan email, pelajar hantar email, memang balik-balik kena delete kami punya email. Email LI tu, UPLI punya email. Lepas tu bila hantar dengan pensyarah pun, pensyarah cakap belum terima. Tapi kalau macam ni, pensyarah buka saja dia nampak dah. Okey, ada pelajar dia hantar. Tak payah dah tanya LI, UPLI, pelajar sudah hantarkah dia punya tu dokumen? Bolehkah email dengan kami? Tidak perlu sudah. Pensyarah buka, tengok, okey, pelajar saya sudah hantar. So, boleh terus nilai. Okey, itu adalah rasional lah. Kalau pelajar KHK ni dia memang berbeza sikit sebab kami pun susah untuk berkomunikasi lah dengan mereka. Jadi yang ini akan dibantu oleh penyelaras pelajar-pelajar KHK, especially biasanya kalau bukan Puan Erminianti, Puan Dharma yang akan bantu kami untuk collect dokumen dorang ni dan pensyarah dorang ni lah yang akan hantar kepada UPLI secara email.
secara email. So mereka ni special lah, nama dia pun kan pelajar khas. Tapi kalau pelajar yang bukan khas kena submit melalui link. Submit melalui link. So maklum balas UPLI tu pun PA boleh juga tengok. Apa komen-komen kami kan, komen kami lah. Sama ada bolehlah bantu maklumkan anak PA. Contoh macam Nawawi, tengok kamu punya respon UPLI tu. Please alert ya semua pelajar, respon-respon UPLI dia orang sudah semak dokumen kamu, tengok apa yang tak lengkap, lengkapkan. Sebenarnya itulah hasrat kami supaya kita boleh sama-sama membuat pemantauan ke atas pelajar-pelajar politeknik. Sebab di era digital ni nampak macam mudah, semua pun boleh buat online, tapi sebenarnya sangat susah lah untuk kita kejar pelajar-pelajar ni kasih lengkap dokumen. Kalau sebelum ni pelajar datang wajib semua hantar, ada buku jurnal, ada laporan. Tapi sekarang bila orang hantar link, ada yang buku jurnal tak ada, laporan tak lengkap, laporan masih draft. So itu dia punya cabaran lah. Jadi apa yang perlu kita kuatkan untuk era digital ni adalah proses kita punya pemantauan. Kita proses follow up kita dengan kita punya pelajar. So rasanya itu sahaja perkongsian untuk kami punya Google Drive ni. Bukan Google Drive, minta maaf, kami punya website lah, saya panggil website ataupun internship management system kami yang kami gunakan untuk ke depan lah. Kalau saya sudah berhijrah pun boleh masih boleh digunakan lagi. Seterusnya di sini ini adalah staf di UPLI, penyelaras LID jabatan. Seterusnya kalau untuk isu untuk makluman pensyarah iaitu juga PA. Kalau pelajar-pelajar kita ni ada terlibat dengan kemalangan kah ataupun mungkin boleh maklumkanlah dengan pelajar. Mungkin pelajar pun tidak tahu. Kalau contohnya ada kematian ibu bapa begitu, semasa dorang, ialah mereka bukan berada di politeknik, dorang sudah di luar tapi mereka masih pelajar politeknik. So kalau ada yang kematian ibu bapa, so bolehlah merujuk kepada Encik Nur Azizan. Ada nama dia, ada email, ada nombor telefon untuk kebajikan. Kebajikan. Sebab saya difahamkan ada bantuan kebajikan lah untuk urusan seperti ini kan. Mana tahu ada yang dilanda bencana kah. Lepas tu lagi satu berkenaan dengan kemalangan. Sebab macam ada kes pelajar ni mungkin dia pergi main bola kan, lepas tu dia patah kaki. Jadi dia ingat dia main bola sendiri, so dia patah kaki, dia tidak entitled untuk apa-apa insurance. Sedangkan pelajar-pelajar kita ni dilindungi oleh insurans berkelompok. So sepanjang mana dia masih pelajar politeknik, kalau dia mengalami kemalangan tapi bukan medical card lah, dia bukan urusan medical card, mungkin di government hospital, kalau ada perlu urusan bolehlah berhubung dengan HCP juga untuk urusan ataupun nasihat berkenaan dengan insurans kelompok ni. Ya saya tidak berapa jelas jugalah, saya tidak expert, tapi kalau ada apa-apa kemalangan, maklumkan anak-anak PA kita bahawa mereka boleh merujuk HCP untuk sebarang nasihat lah. Contoh ada pembayaran di hospital kerajaan kan, dia buat operation mungkin bayar 300 kah untuk operation tu. So kalau yang saya tahu itu boleh diklaim lah. Itu boleh claim. Tapi kalau medical card macam ada pelajar LI tu dia pergi dapatkan rawatan di Gleneagles lah macam tu. Di Gleneagles and then dia tanya-tanya pasal insurans. Tapi bila saya rujuk dengan HCP, kalau yang macam tu di hospital swasta tu sampai 11,000 dia tidak cover lah. Kemudian apa-apa sahaja berkenaan dengan SIP, transkrip akademik nanti boleh maklumkan anak PA untuk berhubung terus ke unit peperiksaan. Itu untuk kita punya website lah. Diharapkan website ni bolehlah membantu PA pensyarah nanti untuk sama-sama tengok status dan juga memantau perjalanan pelajar kita ni walaupun mereka berada di luar politeknik. Sebab bila pelajar LI ni, walaupun mereka sudah di luar, mereka masih lagi lah kita punya anak PA, masih pelajar-pelajar kita yang perlu kita bimbing. So sebaik-baiknya kalau kami di peringkat UPLI memang kami mau bantulah
bantu yang mengikut kemampuan, mengikut kemampuan. So ini adalah salah satu platform untuk membantu pelajar-pelajar ni. Okay. Jadi rasanya itu sahaja. Ada apa-apa pertanyaan daripada rakan-rakan kita pensyarah? Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Madina. Ya, Encik Kamal kan ni? Ya, ya. Okey. Tadi ada berkenaan dengan penempatan pelajar tu selama 20 minggu untuk 9 kredit. Should be 18 kan? Betul. Tadi ada jawapan untuk secara verbal sahajalah. Jadi kalau lebih elok mungkin kalau ada punca kuasa yang mengatakan bahawa 9 kredit tapi pelaksanaan dia 20 minggu. Jadi mungkin lagi bed daripada JPPKK lah kan. Jadi kalau ada contoh macam audit ke, jadi kita boleh tunjukkanlah itu sebagai evidence kan. Ya. Okey Encik Kamal, terima kasih. Nanti kami akan nanti sebab kami pun dimaklumkan saja ni tidak nampak lagi hitam putih dia. Mereka kata HQ yang akan buat surat kepada badan akreditasi ni. Macam MQA, buat lah begitu kalau untuk kita kan, untuk yang DUT 619 ni. Jadi nanti kami akan follow up dan kalau boleh minta salinan surat tu lah supaya boleh simpanan kita sendiri di Politeknik kan. Yes, betul. Okey. Itu saja. Terima kasih. Sama. Ada apa-apa lagi? Dah daripada rakan-rakan kita? So untuk pemantauan tu memang ada yang tanya lah. Jadi untuk yang DUT 619 ni kita akan mula pemantauan pada minggu ke-15. So sekarang minggu 12. Minggu 12 dah kan? LI. So nanti kita akan cari masa untuk minggu ke-14 macam tu kita akan bagi maklumat berkenaan dengan proses pemantauan lah. Tapi seperti yang saya maklumkan tadi, untuk pemantauan kita yang di luar kawasan macam di Tawau, Sandakan, Sepitang, Labuan, kita akan buat secara dalam talian. Okay. Yang di area Kota Kinabalu, Tuaran, yang dekat-dekat lah, Papar macam tu, kita boleh pergi secara face to face. Kita galakkan untuk face to face. Ya. So nanti pada minggu ke-14 kita akan buat taklimat dan juga agihan untuk pensyarah pemantau. Jadi untuk semester ni JP akan pantau JP, JPH akan pantau JPH, masih macam gitulah. Tapi nanti untuk kawasan yang terdekat lah, kalau untuk yang jauh pun kita masih buat begitu sebab kita masih buat dalam talian. Jadi kita masih boleh assign macam itulah. Tapi kalau untuk next semester, kita akan melawat secara face to face. Okay. Diharapkan tiada sudah penyakit yang lain lagi yang membahayakan. So yang itu kita akan buat zoning. Tapi zoning pun masih berbeza untuk yang selain kejuruteraan dengan yang kejuruteraan punya tim lah. Kita tidak akan buat pukul rata sudah macam sebelum ni. Itu untuk makluman pemantauan lah. Okey, Assalamualaikum Puan Mardina. Ini Ahmad Kasim. Waalaikumsalam. Ya, Encik Ahmad Kasim. Ya, pasal yang pemantauan untuk yang KK yang Puan Mardina cakap tadi itu face to face pun boleh lah. Macam mana yang kalau di luar macam Kundasang ke macam JPH kan 60% dia punya student tu yang buat LI di sana, itu boleh buat face to face juga tu? Kundasang. Ya, Kundasang Ranau dah macam tu. Kalau kalau ikutkan perancangan kita yang kalau di area di luar daripada Kota Kinabalu sampai ke Tuaran tu kita memang buat secara dalam talian lah. Tapi Encik Ahmad Kasim boleh mohon lah. Boleh mohon kalau mau buat kalau ada keperluan face to face. Sebab 60% tu cover banyak juga lah kan. Ya.
Ya. Bolehlah nanti Encik Ahmad Kasim boleh mohon nanti kami akan panjangkan juga lah kepada kita punya pihak pengurusan. Okey. Itu saja. Terima kasih. Okey, sama. Boleh dengar suara saya? Boleh. Okey. Saya nak tanya yang tadi Encik tadi tu tanya yang jauh. Saya nak tanya yang dekat ni wajib ke tidak face to face atau masih boleh KI pemantauan? Kita galakkan tapi tidak diwajibkan. Okey. So masih boleh ya? Masih boleh dalam talian. Okey, terima kasih. Sama. So ada 9 minit lagi lah sebelum pukul 4. So kalau tidak ada persoalan, rasanya kita boleh akhirilah kita punya sesi perkongsian pada petang ini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan pencara, KJKP yang hadir untuk slot pada petang ini. Dan sekiranya ada isu ataupun permasalahan di peringkat jabatan ataupun peringkat program, kalau ada apa-apa perlu pencerahan ataupun penjelasan daripada kami, boleh sahaja kontak kami. Ada nombor telefon kami semua kan, bolehlah kontak. So boleh juga tanya PPLI tapi di jabatan masing-masing. Okay. So ini kami punya extension lah, mana tahu mau telefon kan. 81 saya, 83 Syuhada, 84 Barbara, 85 di luar. Di dekat kaunter depan. So itu sahaja daripada kami di pihak PPLI. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk kehadiran tuan-puan pada hari ini. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih. Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sama-sama kasih. Terima Okay, kasih thank you. Dina.